Siapa kita sekalipun dalam menghadapi cabaran ujian yang besar ini, perkara yang perlu kita sama-sama berusaha ialah pertama, supaya jangan kehilangan Allah dalam kehidupan seharian kita. Kita akui bahawa Allah Subhanahu wa taala pencipta yang menjadikan segala-galanya. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sesuatu tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kehilangan Allah, maksudnya dalam kehidupan kita seharian, pergantungan besar kita ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukan bermakna kita bebas melakukan perkara yang kita fikir bagi mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mematuhi peraturan-peraturan, mematuhi larangan-larangan, mematuhi perkara yang dihalalkan, diperintah oleh Allah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sebahagian di antara maqasid syariah yang telah ditentu oleh Allah, yakni memelihara nyawa, akal, agama, memelihara harta benda, maruah, keturunan, dan dia merupakan perkara yang perlu kita sama-sama hadapi. Dalam ruang ini, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal soleh. Waktu kita membanyakkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita membaca Al-Quran, mengajar anak membaca Quran, berzikir, solat hajat. Dan saya ingin mengambil kesempatan agar kita semua jangan meninggalkan sembahyang hajat setiap hari dan setiap malam. Sekurang-kurangnya kita lakukan, merayu pada Allah taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kehilangan Allah dalam kehidupan kita seharian. Kebimbangan kita, ketakutan kita dan sebagainya. Kan yang kita takut ini, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, alaikum bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khair. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah kerana ialah himpunan segala sifat-sifat yang baik. Takut pada Allah tidak sama dengan takut pada binatang. Takut pada Allah bermakna kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama dengan kita takut pada binatang buas, kita lari daripada dia. Dalam suasana coronavirus yang berlaku ini, atau COVID-19 ini, yang kita takut itu ialah sejenis kuman yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar manusia. Maka beberapa kaedah yang telah diputuskan oleh pihak berwajib, khususnya Kementerian Kesihatan, supaya sama-sama kita mematuhi perkara-perkara tersebut. Kerana kita mata kasar tidak nampak, dan inilah di antara benda yang perlu kita elak, kerana dia berbeza dengan ketakutan. Ada orang yang kadang-kadang menyebut bahawa saya lebih takut pada Allah, saya tak takut pada coronavirus. Kita harus faham bahawa takut pada Allah Subhanahu wa taala itu juga bermakna kita memelihara apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, memang kita akui bahawa bila tidak dibolehkan sembahyang berjamaah ramai-ramai di masjid di surau, bukan bermakna kita tidak sembahyang berjamaah. Hidupkanlah sembahyang jemaah di rumah masing-masing. Sembahyang jemaah di rumah masing-masing. Bahkan kalau kita lihat dalam fiqh Islam pun, kalau waktu ketakutan untuk hadir ke masjid kerana suatu ancaman yang boleh mengancam suatu kesihatan, nyawa dan sebagainya, hatta kalau berlaku hari hujan sekalipun, kita dibenarkan sembahyang di rumah masing-masing. Dan syarak telah pun menetapkan kaedah-kaedah tertentu.